Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu kitab Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Baik, daripada pagi ini saya lihat ada beberapa teman-teman kita yang sudah masuk daripada tadi. Di situ kita ada Kak Noh, Kamaria kita. Okey, Kak Noh memberikan salamnya kepada kita semua. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Okey, Assalamualaikum Ustazah. Dia berikan tadi, Assalamualaikum Ustazah, Admin dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Noh. Sampai tersasul-sasul ya. Awal tadi dia nak menaip tu sampai semangat betul kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan semoga sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Terima kasih Kak Noh di atas doanya. Kita ada Kak Som kita di sini. Kak Som, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan teman-teman semua. Semoga dalam keridaan Allah. Amin. Terima kasih Kak Som atas doanya juga. Kita ada Kak Siti Sophia kita. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakina dan para sahabat yang dikasihi. Mudah-mudahan ya Kak Siti Sophia juga sihat di sana. Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah. Ada Maznah di sini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Maznah kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Okey, baik, itu saja. Saya tak tahu mana pergi yang lain. Uh, kerana hari ini nampaknya slow sikit ya muslimah-muslimah kita masuk pada pagi ini. Mungkin ada urusan yang tak dapat dielakkan. Okay, Wallahualam lah apa urusannya. Tak apalah. Yang penting mudah-mudahan semuanya nanti dapat ikuti semula pengajian ini pada sesi rakamannya. Baik, pada pagi ini kita nak sambung perbincangan yang mana? Kak Noh, Kak Som, Kak Siti Sophia. Kita nak sambung perbincangan di muka surat yang keberapa? Boleh letakkan di ruangan komen, nanti admin saya akan keluarkan jawapan. Bab 6, okey, bab 6, topik yang ke-6 topik yang ke-6. Muka surat 404 Ustazah. Okey, ada yang lain? Kak Noh. Muka surat 404, bab yang ke-6 Ustazah. Ada yang lain nak berikan jawapan selain daripada Kak Som dengan Kak Noh? Saya sedang ikuti. Okey, tak apa. Kak Aisyah kita. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Alhamdulillah. Thank you so much. I mean, for this FB Live. Lambat sikit ya masuk. Siti Sophia, Kak Siti Sophia, bab 404, bab 6. Okey, sama Ustazah, bab 6, halaman 404. Okey, baik. Terima kasih semuanya. Kita lihat slide kita pada pagi ini. Macam mana? Boleh dipaparkan slide-nya? Ya, okey. Kenapa ya dia tak keluar? Yang bawah tu. Nak kena tekan rupanya. Okey, baik. Kita berada di halaman 404. Nombor 6. Topik kita pada pagi ini ialah bab bertanya tentang iman. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 hadis dalam bab ini. Yang mana saya akan baca satu persatu hadis ini sebelum kita masuk kepada syarah hadisnya. Okay. Tapi ada hadis-hadis yang nanti akan saya
syarahkan begitu saja, maksudnya saya akan baca begitu saja kerana kalau nak baca sesuatu tak sesuai kalau belajar di online ni. Baik, ada tapi yang penting hadis yang pertama kita akan baca secara penuh. Okey, hadis yang pertama kita di sini, nombor 104. Okey, hadis kita yang ke-104, saya akan baca penuh kemudian diikuti dengan hadis-hadis, nombor yang lain di situ. Ah, hmm. Boleh besarkan sikit muka saya? Okey. Baik. Ada lagi. Okey, kita lihat hadis nombor 104 di sini ialah hadis, daripada, Muhammad bin Abdullah. Kita baca terlebih dahulu ya Muslimah hadisnya. Hadis 104, diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair, haddatsana abi, haddatsana Amr bin Uthman, haddatsana Musa bin Talhah qala حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته. Okey, sampai situ dulu. Maaf, bikhitami naqatihi au bizimamiha. Sampai situ dulu kita baca terjemahannya. Okey. Uh, terjemahannya di sini, Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami. Amru bin Uthman telah memberitahukan kepada kami, Musa ibn Talha telah berkata. Okey, telah memberitahukan kepada kami. Yang mana dia berkata, Abu Ayyub radhiyallahu an telah memberitahukan kepadaku. Jadi sahabat Nabi di dalam hadis ini namanya ialah Abu Ayyub. Abu Ayyub radhiyallahu an telah memberitahukan kepadaku bahawasanya ada seorang Arab. Okey, Arab di sini ialah Arab Badui. Menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang baginda dalam safar. Jadi peristiwa ini begini ya, Muslimah, dia terjadi bila Nabi SAW dalam keadaan safar, ada seorang Arab Badui ni dia hadang. Okay, dia hadang Nabi SAW. Maknanya dia tak bagi Nabi SAW jalan. Dan pada waktu itu kita lihat Nabi ada bersama dengan kenderaan baginda. Kerana apa? Kalau kita lihat di dalam teks hadis ini dijelaskan kepada kita apa yang dilakukan oleh lelaki Arab Badui ini. Apa yang dia buat? Fa'akhadha bi khitami naqatihi au bizimamiha. Iaitu dia kata lalu dia menarik tali pengikat untanya atau tali kekangnya. Dia nak bagi Nabi stop ya di sini. Apa yang dia buat? Dia tarik tali. Tali Nabi ada unta, Nabi bawa unta Nabi SAW. Jadi ada tali kan dekat unta tu, dia tahan unta Nabi SAW agar tak jalan. Maknanya dia stopkan lah, dia hadang kan. Macam kita kalau nak stop orang jalan kan, stop macam kan. Kalau apa yang boleh kita tarik kan, kita tarik je lah. Sekarang Nabi naik unta. So dia tarik tali unta tu yang ada pada unta Nabi SAW. Okey. Apa yang berlaku berikutnya, okay, kita baca seterusnya hadis kita di sini. Abu Ayyub pun menceritakan kejadian yang berikutnya. Thumma qala, ya Rasulullah, aw ya Muhammad. Jadi ni Arab Badui ni dia tanya Nabi SAW. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, ataupun dia kata, ya Muhammad, akhbirni bima yuqarribuni minal jannati wa ma yuba'iduni minan nar. Qala fakaffa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma nazara fi ashabihi thumma qala laqad wuffiqa aw laqad hudiya. Jadi apa yang berlaku, Abu Ayyub radhiyallahu an dia ceritakan, kemudian dia berkata bila dia dah stop unta Nabi SAW itu tadi, dia pegang kan tali kekang unta tu,
Lalu dia pun tanya kepada Nabi dengan satu soalan di sini dia kata, "Ya Rasulullah," ataupun dia guna perkataan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, kabarkan kepada aku," apa yang diminta di sini tentang ada 2 perkara ya Muslimah, satu, "bima yuqarribuni minal jannah." Pertama, tentang perkara yang boleh mendekatkan aku kepada syurga. Dan ada lagi satu statement yang kedua di sini, iaitu dia tanya kepada Nabi, "Wa ma yuba'iduni minan nar." Dan apa ataupun perkara yang boleh menjauhkan aku dari neraka. So ada 2 perkara yang dia tanya kepada Nabi SAW supaya Nabi beritahu kepada dia tentang pertama, hal-hal ataupun perkara-perkara yang boleh mendekatkan dia kepada syurga dan seterusnya perkara itu juga yang boleh menjauhkan dia dari api neraka. Nabi SAW tidak terus menjawab apa yang diinginkan oleh lelaki ini. Abu Ayyub radhiyallahu dia ceritakan apa yang berlaku. Nabi SAW pun berhenti. Jadi bila dia dah pegang tali kekang unta Nabi SAW itu tadi, unta tu tak boleh nak gerak lah kan. Jadi nak tak nak, Nabi kena berhenti. Lalu lelaki ini pun bertanya dengan soalan tersebut. Nabi SAW berhenti. Bila Nabi SAW berhenti, Nabi pun melihat kepada para sahabat baginda. Bermakna dalam kes ini, bukan Nabi sendirian. Nabi bersama dengan para sahabat Nabi yang lain. Sebelum Nabi jawab soalan lelaki itu, Nabi SAW lihat kepada para sahabatnya yang lain yang ada di sekitarnya. Nabi pun kata kepada para sahabat. Nabi kata apa? Laqad wuffiqa au laqad hudiya. Maksudnya, sungguh dia telah diberikan taufik atau dia telah diberikan hidayah. Taufik dan hidayah. Kita boleh gabungkan. Nabi kata kepada para sahabat, sungguh orang ini Allah berikan kepada dia dengan taufik dan hidayah. Saya gabungkan ya jawapan Nabi perkataan Nabi SAW di situ. Okey. Setelahnya apa yang berlaku kita lihat ya pada sambungan bacaan hadis kita. Nabi SAW pun di sini Nabi tanya lagi kepada dia. Qala kaifa qulta? Nabi kata gitu pada dia. Qala kaifa qulta? Maknanya apa yang kamu tanya tadi? Nabi suruh dia ulang kembali soalan dia kepada Nabi SAW. Jadi Abu Ayyub kata di sini qala fa'ada. Jadi lelaki itu pun dia mengulangi soalan dia. Apa soalan dia tadi? Pertama, dia minta kepada Nabi SAW supaya kabarkan kepada dia dengan amalan-amalan yang boleh mendekatkan dia kepada syurga Allah dan juga amalan itu boleh menjauhkan dia dari neraka Allah. Di sini, bila lelaki itu dah ulang soalan yang dia tanyakan kepada Nabi kan sebagaimana yang Nabi minta tu tadi, Nabi pun kata kepada dia, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahimah da'in naqata. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perkara ataupun saya nak kata begini ya Muslimah, ada 5 amalan yang Nabi SAW ajarkan kepada lelaki itu tadi. Okey, untuk menjawab soalan dia tu, Nabi kata yang pertama ialah engkau beribadah kepada Allah. Okey, ta'budullah. Engkau beribadah kepada Allah. Seterusnya yang kedua, Nabi ingatkan kepada dia, la tusyriku bihi syai'a. Janganlah engkau mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW ingatkan kepada dia, wa tuqimus solah, engkau laksanakan solat, engkau dirikan solat. Itu yang ketiga. Yang keempat di sini, Nabi SAW beritahu kepada dia, wa tu'tiz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Yang kelima, Nabi kata, wa tasilur rahimah,
dan engkau menyambungkan tali silaturahim. Setelah itu, apa yang Nabi perintahkan kepada dia? Da'in naqah. Dah, sudah. Lepaskan unta itu. Okay, Nabi kata kepada dia, dah, saya dah jawab soalan tu. Lepaskan unta sebab Nabi nak teruskan perjalanannya. Jadi dalam hadis kita yang pertama ini ya Muslimah, kita ada 5 amalan yang Nabi SAW beritahu kepada lelaki itu tadi. Amalan ini ialah untuk apa? Untuk mendekatkan kita kepada syurga Allah dan menjauhkan kita dari neraka Allah. Pegang dulu 5 amalan ini sebab kita akan lihat pada hadis-hadis yang lain. Adakah sama sebagaimana yang Nabi SAW jawab pada hadis nombor 104 ini? Okey, kita pindah pada hadis yang ke-105 dalam kitab. Okey, saya tak letak di slide saya di situ Muslimah. Baik, pada hadis yang ke-105 kalau kita lihat di sana diriwayatkan oleh uh, Osman. Okey, di situ. Osman telah meriwayatkan, maaf Musa bin Talha, maaf. Musa bin Talha telah meriwayatkan hadis ini yang mana daripada Abu Ayyub juga dan diberikan dengan hadis yang sama. Sebab itu dalam kitab ini dikata bimisli hazal hadis. Didatangkan kepada kita dengan sanad yang sedikit berbeza daripada sanad yang ada pada nombor 104, tapi dia tak ulang kembali kerana hadisnya adalah hadis yang sama. Sebab tu saya tak letak di slide saya di sini. Okey, baik. Bila kita rujuk pada hadis kita yang ke-106. Okey, yang ke-106, hadis kita di situ ada sedikit perbezaan. Daripada sudut jalan ceritanya, daripada sudut jawapannya sedikit ya di situ. Baik, kita lihat. Hadis kita yang ke-106. Hadis ini diriwayatkan, okay, kita baca, haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi akhbarana Abul Ahwas. Okey, satu sanad. Kita ada ha di situ. Ha ini maksudnya tahwilus sanad. Apa makna tahwilus sanad? Kita pindah sanadnya. Maknanya dalam hadis nombor 106 kita ada dua sanad. Satu daripada sanad yang lain, satu daripada sanad yang lain, okey, kemudian dia pindahkan. Okey, kerana hujungnya nanti akan bertemu dengan perawi yang sama. Saya tak boleh nak cerita panjang tentang tahwilus sanad ini. Hanya secara basicnya sajalah ya saya dapat sebutkan begitu. Sebab susah sikit nak terangkan kalau mengajar secara online ni. Kalau nanti insya-Allah bila jika sekiranya kita ada kuliah fizikal, saya akan terangkan dengan lebih lanjut bagaimana tahwilus sanad itu terjadi. Okey, tapi yang penting bila kita baca hadis dalam bahasa Arab di situ kan, kita ada nampak ada ha. Tiba-tiba, ha ni maksudnya apa? Macam mana kita nak baca? Dan kalau kita lihat pada terjemahan dalam kitab, dia akan letak H. H tu benda kan, tu maknanya tak tahulah macam mana nak baca tu kan. Tapi sebenarnya kita kata ha ini adalah tahwilus sanad. Kita tukar sanad. Okey, dia macam naik MRT lah gitu kan. Kita nak pergi kita nak pergi Jurong, mungkin daripada Hogang ni, kita kena tukar train. Tapi menuju ke tempat yang sama kan, daripada train yang purple, pergi train orange ke apa kan, baru dapat pergi sana. So dia tukar macam tu. Namun destinasinya adalah sama, sedemikian. Okey, tapi tak apa, tinggalkan saja benda tu. Kita baca seterusnya. Haddathana Abu Bakr bin Abi Syaibata. Haddathana Abu al-Ahwasi an Abi Ishaqa. An Musa bin Talhata an Abi Ayyuba qala. Okey, lihat ya, hujungnya sama. Maksudnya di situ hadis ini tetap masih daripada Abu Ayyub radhiyallahu an. Di mana hadis ini dia boleh besarkan sedikit slide saya ni sebab dia punya words kecil sangat ni di situ. Okey, kita lihat di sini. Bila Abu Ayyub ni kita dapat pada sanad yang ini diceritakan bahawa qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Okey, lelaki yang sama dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ini cara jalan penceritaannya adalah sedikit berbeza. Dia gunakan ayat yang berbeza. Lelaki ini kata kepada Nabi, dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannah
wa yuba'iduni minan nar. Okay, biasa ya muslimah begini. Dalam hadis bila kita baca kadang-kadang dia punya lafaz ni berbeza tapi ia mengandungi maksud yang sama. Adakah ia menjejaskan kredibiliti seorang perawi ataupun kredibiliti sesebuah hadis ataupun kesahihan sesebuah hadis? Jawapannya tidak. Kerana maksudnya sama. Cuma cara dia ceritakan balik itu adalah berbeza. Okey, kalau tadi dia kata kabarkan kepada saya dengan amalan yang mana boleh mendekatkan saya kepada syurga dan menjauhkan saya daripada api neraka. Bila kita rujuk teks hadis ini, uh, nampak lain kan? Tapi sebenarnya sama. Dia kata apa? Kepada Nabi, tunjukkan kepada saya. Dia tak guna perkataan kabarkan kepada saya. Tapi dia kata apa? Tunjukkan kepada saya. Dengan amalan yang mana bila saya buat, okay, saya membuatnya ataupun saya laksanakannya, yudnini minal jannah. Yang mana amalan itu akan mendekatkan saya kepada syurga, wa yuba'iduni minan nar. Dan juga mendekatkan saya, menjauhkan saya daripada api neraka. Nabi SAW memberikan jawapan yang sama kepada lelaki ini, iaitu Nabi kata kepada dia, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasilu dza rahimika. Maksudnya sama semacam yang tadi, okay, Nabi kata kepada dia pertama, kalau engkau nak amalan yang mana boleh mendekatkan engkau kepada syurga dan menjauhkan engkau daripada api neraka, ya di sini pertama hendaklah engkau menyembah Allah, tidak mensyirikkan Allah, kemudian mendirikan solat, menunaikan zakat dan seterusnya menyambung silaturahim. Falamma adbara. Yang ini tak ada ya. Kalau kita lihat pada hadis kita 100 yang keempat, yang belakang ni tak ada. Yang mana Abu Ayyub ceritakan, falamma adbara, ketika lelaki itu dia berlalu, Nabi SAW pun bersabda, Nabi kata apa? In tamassaka bima umira bihi dakhalal jannah. Jika dia, lelaki yang tanya itu tadi, dia berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan kepadanya, maaf ya ada tersilap daripada sudut taipan di situ jika dia berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan kepadanya, maka dia akan masuk syurga. Nabi kata macam tu kan. Bila lelaki tu dah berlalu, Nabi pun kata kepada para sahabat, ini kalau kita baca hadis nombor 104 yang belakang ni tak ada ya. Teks belakang ni tak ada. Tapi bila kita baca nombor 106, yang belakang ni ada. Menunjukkan bahawa kisah ini dilengkapkan lagi dengan riwayat yang lain. Okey. Yang mana Abu Ayyub ceritakan, Nabi pun kata, jika lelaki yang tanya ni tadi kan, dan Nabi SAW dah berikan kepada dia dengan amalan tu tadi. Kalau dia berpegang dengan amalan tersebut, dengan apa yang diperintahkan kepada dia, dia menyembah Allah, dia tak syirikkan Allah, dia mendirikan salat, dia menunaikan zakat, dia menyambung silaturahim dengan ahli keluarganya, kaum kerabatnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia ke dalam syurga. Okey, itu hadis kita yang ke-106. Selesai ya kita baca hadis tersebut. Sekarang kita lihat pada hadis kita yang ke-107. Apakah perbezaan antara hadis yang ke-107 dan 104, 105, 106 yang baru kita baca itu tadi. Baik, begini ya muslimah, kita baca hadisnya. Okey, sekarang kita dah berada di muka surat di muka surat 406. Boleh rujuk muka surat 406, hadis yang nombor 107 di bawah situ dan kita akan sambung muka surat 407. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Berbeza dengan hadis nombor 104, 105, 106. Bila kita lihat hadis nombor 100, ketiga-tiga hadis yang sebelumnya ya, hadis itu diriwayatkan oleh Abu Ayyub radhiyallahu an. Tapi bila kita masuk pada hadis yang ke-107 ini, kita dapati perawinya di kalangan sahabat ialah Abu Hurairah radhiyallahu an. Okey. Dan cerita Abu Hurairah ini juga hampir sama sebagaimana cerita yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub radhiyallahu an itu tadi. Tapi kita lihat di mana letak perbezaannya di situ.
Baik. Di sini Nabi SAW juga, okey, Abu Hurairah ceritakan, Nabi didatangi oleh seorang lelaki. Yang mana dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Sama tak soalan dia? Saya tanya, sama ke tidak? Sila letak di ruangan komen, sama ke tidak? Senyap je daripada tadi ni. Sama ke tak Muslimah? Mana Kak Noh? Kak Noh sama tak Kak Noh? Soalan dia. Sama ke lain? Dia tanya pada Nabi, "Wahai Rasulullah, tunjukkan, okey, tunjukkan kepada aku pada satu amalan yang apabila aku amalkan, aku akan masuk syurga." Okey, Kak Noh kata sama. Kak Som kata sama. Okey, sama Ustazah. Kak Som kata sama. Mm-mm, sama. Tapi yang tadi 106 dengan 104, hadis 104 sampai 106, dia tanya tu saja ke? Kan ada yang lain kan? Hajar kata tidak. Okey. Mm-mm. Kenapa tidak? 104 kabarkan. Kemudian kalau 107, tak ada kabarkan. 107 tunjukkan. Tidak ada menghindar dari neraka. Okey. Okey. Di sini yang 106 tunjukkan. Okey, okey, okey. Terima kasih, terima kasih. Okey, kita nampak di sini ya, muslimah semuanya. Soalan ni dia tak selengkap sebagaimana soalan yang berada pada nombor 100, hadis pada 104 hingga 106. Kan? Kalau 104 hingga 106, dia tanya kepada Nabi amalan yang mendekatkan dia kepada syurga dan menjauhkan dia dari api neraka. Bila masuk hadis 107, soalan dia tak tanya pasal dekat. Dia tanya tentang amalan yang boleh masukkan dia. Okey. Dakhaltul jannah. Yang boleh masukkan dia dalam syurga. Bukan dekatkan dia pada syurga. Nampak ya beza kan kat situ kan? Dan pada soalan yang ke-107 ini, dia tak sebutkan tentang api neraka. So ada beza pada cara periwayatan yang terdapat dalam riwayat Abu Hurairah di sini. Okey, baik. Kita lihat apa jawapan Nabi SAW kepada lelaki tersebut. Nabi kata kepada dia, "Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salatal maktubata wa tu'addiyaz zakatal mafrudata wa tasumu ramadana." Okey. Nampak tak? Ada beza kat situ kan? Apa yang tak ada dan apa yang ada pada jawapan tersebut? Nabi jawab pada lelaki ini. Dia tanya kepada Nabi amalan yang boleh memasukkan dia ke dalam syurga Allah. Nabi kata, kamu menyembah Allah. Kamu tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kamu mendirikan solat. Kamu mendirikan solat yang wajib. Kamu menunaikan zakat yang fardu. Dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. 5, sama kan? Hadis nombor 104 hingga 106 juga Nabi berikan 5 amalan. 107 pun ada 5 amalan. Tapi apa yang ada, apa yang tak ada di situ. Apa yang ada, apa yang tak ada di situ. Menyambung silaturahim. Okey, Kak Som kata. Menyambung silaturahim tak ada. Kemudian, hadis ini tidak menyebut tentang menyambung silaturahim. Okey, cantik Kak Noh. Sama dengan Kak Som tadi. Hadis ini tidak menyebut tentang menyambung silaturahim. Yang hadis ini sebutkan ialah tentang berpuasa di bulan Ramadan. Okay, ada puasa di bulan Ramadan. Okay, betul. Sebenarnya di situ di bulan Ramadan ni saya betulkan. Bukan di bukan Ramadan. Di bulan Ramadan. Semangat excited. Menaik tu. Sampai tu silap.
Okey. Jadi, hadis ini kita lihat, ada yang hujung belakang tu ke? Tak ada ya? Ada bab berpuasa dan menyambung silaturahim. Ada bab berpuasa. Okey, tak apa Hajar. Terima kasih Hajar. Kita lihat di sini, Nabi SAW berikan 5 jawapan kepada lelaki ini. Tetapi di hujungnya, di hujungnya Nabi SAW yang kelima, kalau hadis nombor 104 hingga 106, Nabi kata kepada dia sambung silaturahim. Tapi nombor 107 yang riwayat Abu Hurairah ini, Nabi kata puasa di bulan Ramadan. Okey, yang kelima ni, amalan yang kelima ni berubah. Dan ada lagi satu sedikit penerangan untuk solat. Kalau 104 hingga 106, Nabi cuma sebut engkau dirikan solat. Kalau kita faham engkau dirikan solat, maknanya di situ mungkin solat, mungkin termasuk sekali solat fardu dan solat sunat. Tapi di dalam hadis ini, Nabi spesifikkan lagi. Okey, maknanya Nabi khususkan lagi mendirikan solat tu solat yang mana? Adakah kedua-duanya solat fardu ataupun solat sunat? Nabi kata kepada dia menunaikan solat yang wajib, iaitu solat kita yang 5 waktu. Bermakna tidak termasuk solat sunat kita. Sama juga bila Nabi kata menunaikan zakat, Nabi sebut menunaikan zakat yang fardu, maknanya zakat yang wajib itulah zakat fitrah kan. Kalau sekiranya kita ada harta dah sampai haulnya, kita bayar zakat harta kita dan sedemikian. Sebab kalau kita sebut zakat saja, ia boleh termasuk pada sedekah. Ya, kalau kita sebut zakat saja, boleh jadi ia termasuk juga dengan sedekah-sedekah yang lainlah yang tidak wajib. Baik. Seterusnya, dalam hadis 107 ini, lelaki itu bila dia dengar 5 amalan yang Nabi SAW ajarkan kepada dia. Okey, dia kata apa? Qala wallazi nafsi biyadihi la azidu ala hadza syai'an abada wala anqusu minhu. Dia kata demi zat yang diriku berada di tangannya, aku tidak akan tambah dan aku tidak akan tambah untuk selamanya dan aku tidak akan menguranginya sedikit pun daripadanya. Ini macam kita pernah baca ya hadisnya. Ah, berkenaan dengan statement lelaki tu kan, kita pernah baca hadis ni yang mana dia kata saya tak akan tambah dan saya tak akan kurang apa yang Nabi ajarkan dia tentang rukun Islam tu kan. Okey. Di sini Abu Hurairah ceritakan falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hazi. Encik Alias boleh besarkan wajah saya? Okey, terima kasih. Jadi dia kata di sini man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli al-jannah. Nabi kata kepada para sahabat, siapa yang suka untuk melihat ataupun siapa yang ingin melihat penghuni syurga, lihatlah lelaki itu. Okey? Nabi kata siapa yang nak tengok di kalangan penghuni syurga mana satu? Ni lelaki ni. Jadi yang kita faham daripada hadis ini, orang yang dia buat amalan itu tadi, dia menyembah Allah, tidak mensyirikkan Allah, dia mendirikan solat fardunya, menunaikan zakatnya yang fardu juga yang wajib tu tadi kan, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, yang mana dia tak tambah, dia tak kurang, dia cuma buat yang 5 ini dan juga ditambahkan dengan amalan-amalan wajib yang lain lah. Maksudnya yang Nabi sebut ini. Nabi kata apa? Orang ini ialah di kalangan penghuni syurga. Okey, maknanya ini adalah amalan yang boleh ataupun amalan yang layak untuk memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu hadis riwayat Abu Hurairah. Kita lihat pada hadis yang ke-108. Hadis yang ke-108 di sini ialah hadis riwayat Jabir radhiyallahu an. So kita ada 3 orang sahabat yang meriwayatkan hadis yang mana jalan ceritanya hampir sama di situ. Okey, pertama jangan lupa hadis riwayat Abu Ayyub. Kedua, hadis yang baru kita baca ni 107. Hadis riwayat Abu Hurairah. Kita ada hadis kita yang ketiga di sini, nombor 108, hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu. Okey. Hadis riwayat Jabir di sini kita lihat ya muslimah. Hadis riwayat Jabir di situ bezanya.
ada banyak perbezaan pada hadis riwayat Jabir. Bila Jabir radhiyallahu an dia ceritakan tentang lelaki yang datang di sini ya. Qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam An-Nu'man bin Qawqal faqala. Dalam hadis ini dia kata dia sebut nama lelaki itu. Okey, namanya An-Nu'man bin Qawqal. Dia sebutkan. Datang seseorang iaitu An-Nu'man bin Qawqal, lalu dia pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitul maktubata wa harramtul harama wa ahlaltul halala a adkhulul jannah?" Simple soalan dia. Okey, dia tanya kepada Nabi dalam hadis ini, "Wahai Rasulullah, apakah pendapat kamu jika sekiranya aku mendirikan solat yang wajib dan aku haramkan yang haram, aku halalkan yang halal, adakah aku masuk syurga?" Okey. Tengok ya, jawab dia punya soalan kan. Apa pendapat kamu? An-Nu'man ibn Qawqal ini dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa pendapat kamu jika sekiranya aku mendirikan solat 5 waktu?" Itu maksudnya as-salatul maktubah, solat 5 waktu. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan apa yang haram. Setiap sesuatu yang haram dalam agama ini dia memang haramkan. Maksudnya dia tak buatlah perkara haram itu. Wa ahlaltul halala, dan aku halalkan apa yang halal. Perkara-perkara yang halal ni dia halalkan, maknanya dia buat perkara-perkara yang halal. Soalannya yang terakhir cantik, dia kata, "Kalau saya buat semua itu, adakah saya masuk syurga?" Dia tanya kepada Nabi. Nabi kata kepada dia, simple. Naam, ya. Okey? Kamu akan masuk syurga. Tapi senang Nabi kata apa? Ya. Senang, simple je jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rujuk pada hadis nombor 109 dan 110 dalam kitab kita, dia sebenarnya adalah hadis yang sama sebagaimana nombor hadis 108 kita di sini. Sebab itu saya tak letakkan di slide saya. Okey, daripada Jabir, kedua-duanya adalah daripada Jabir, iaitu 109, 110. Kedua-dua hadis itu riwayat daripada Jabir dan juga bertanyakan tentang soalan yang sama. Cuma pada hadis 109 dan 110, bila Nabi kata na'am, lelaki yang bertanya ini, dia pun kata kepada Nabi, okey, saudara ya muslimah, lihat muka surat 409, nombor hadisnya 110. Di situ dia kata kepada Nabi, "Wallahi la azidu ala zalika syai'a." Demi Allah, saya tidak akan menambah sedikit pun dari perkara tersebut. Maknanya dia nak buat itu je lah. Dia nak solat fardu dia nak solat 5 waktu sehari semalam itu, dan dia nak mengharamkan apa yang haram dan nak menghalalkan apa yang halal. Bila kita kata mengharamkan apa yang haram dan menghalalkan apa yang halal, maknanya dia buatlah semua perkara-perkara yang wajib dan dia tinggalkan semua perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan ke atas dia. Okey, kita tak kata, "Oh, kalau gitu dia solat 5 waktu je lah ya, yang lain semua tak buat, puasa tak buat, kan tak bayar zakat." Tak ada. Kalau kita kata dia menghalalkan yang halal, bermakna dia puasa di bulan Ramadan. Kan? Sebab itu perkara halal yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada dia. Kalau kita kata dia mengharamkan apa yang haram, maknanya dia tak berzina. Allah Subhanahu Wa Taala haramkan rasuah, dia tak ambil. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala haramkan makan khinzir, dia tak makan. Begitu maksudnya. Di sini, bila seseorang dia buat semua perkara itu tadi, saya nak gabungkan ya muslimah ke semua hadis ini. Daripada hadis 104 hingga 110, apa yang boleh kita fahami dalam perbincangan ini ialah Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan amalan-amalan yang melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah. Walaupun soalan lelaki yang
pada hadis 104, 105 dan 106 menunjukkan kepada kita dia tanya Nabi amalan yang dekat kan, bukan masukkan. Tapi kalau kita kata dekat bermakna masuklah. Okey, bermakna masuklah di situ. Dan juga dalam masa yang sama, bila kita buat amalan ini, ia merupakan amalan yang boleh menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, pertama tadi kita ada 5 amalan. Okey, 5 amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pertama, Nabi kata kepada lelaki itu, engkau menyembah Allah. Kemudian Nabi kata engkau tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Seterusnya Nabi kata engkau mendirikan solat. Okey, saya gabungkan dengan hadis di nombor 107 iaitu engkau mendirikan solat yang wajib, iaitu solat yang 5 waktu itu. Seterusnya, Nabi kata kepada dia, engkau menjadi orang yang mana menunaikan zakat yang fardu. Okey. Dan yang kelima, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita ada amalan yang keenam di situ iaitu engkau menyambungkan silaturahim. Kita gabungkan keseluruhan amalan tersebut kita ada 6. Tetapi kita jangan lupa pada hadis kita yang terakhir, okey, yang hadis-hadis yang akhir ini disebutkan bahawa dalam masa yang sama, melaksanakan keenam-enam perkara itu, kita juga mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal. Bermakna, bukan lima ataupun bukan enam. Bukan enam sahaja amalan yang kita lakukan ataupun bukan semata-mata enam amalan itu kita lakukan yang menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan mengeluarkan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam masa yang sama, dalam hidup kita ini sebagai seorang muslimah, apa yang perlu kita lakukan? Kita laksanakan semua perkara-perkara yang wajib, kita tinggalkan semua perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan dalam kehidupan kita. Itulah yang melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh faham? Saya rasa faham. Maknanya kita tak boleh kata, oh kalau gitu saya buat 5 tu je lah ataupun 6 tu dah, yang lain tak payah buat. Sebab Nabi tak kata apa, tak payah buat lah. Bukan gitu maksudnya. Ya bukan gitu maksudnya. Hadis kita yang terakhir, ia melengkapkan perbincangan sebenarnya. Iaitu bila kita buat perkara yang Allah halalkan, makna perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang perlu kita buat dan juga kita tinggalkan perkara-perkara yang haram. Iaitu Allah larang kita buat, kita tinggalkan perkara-perkara tersebut. Cantiklah hidup kita sebagai seorang muslimah yang salihah, yang taat kepada Allah, yang layak untuk melangkahkan kakinya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya semua perlu dilakukan. Setiap sesuatu yang berada dalam syariat ini ia perlu dilaksanakan, ya, sehingga kita menjadi seorang muslimah yang melaksanakan semua perkara. Tidak meninggalkan dan tidak kita kata di sini membiarkan diri kita itu hanya melakukan 6 itu sahaja. Sebab nanti bimbang salah faham, kita kata, oh kalau gitu tak apalah. Nabi kata kalau buat 6 perkara tu pun dah boleh masuk syurga. Tapi tidak sedemikian. Okey, ada amalan-amalan yang lain yang perlu kita titik beratkan juga. Baik, kita pergi sedikit pada perbincangan tafsir hadis kita pagi ini. Bila kita rujuk muka surat 409 kita di situ kan, okey, kita ada satu subtopik tafsir hadis 104 hingga 110. Macam mana ya? Tinggalkan saja. Okey, tinggalkan saja di situ. Masuk muka surat 410 kerana pada muka surat 409 tu kan dia bincangkan tentang nama-nama perawi yang terkandung pada hadis kita di sini. Nanti boleh baca sendiri ya siapa Abu Ayyub diterangkan dekat situ kan. Abu Ayyub namanya adalah Khalid bin Zaid Al-Ansari dan seterusnya lah. Baik. Tapi sekarang ini yang penting saya nak masuk kepada teks hadisnya iaitu kepada matan hadis kita ya. Baik, kita lihat pada muka surat 410 di perenggan yang kelima. Okey, di perenggan kita yang kelima. Ada perkataan di dalam hadis ini iaitu anna a'rabiyan. Anna a'rabiyan. Iaitu ada seorang Arab. Jadi Arab di sini, Arabnya maksudnya apa? Arab yang mana satu? Arab bandar ke, Arab badui ke, kan?
Kalau pada perbincangan kita yang lepas, kita dapati bahawa dijelaskan kepada kita bahawa seorang Arab Badui yang berakal, dia jelaskan. Tapi bila kita masuk dalam perbincangan bab kita yang keenam ataupun topik kita yang keenam pada pagi ini, tak pun disebutkan bahawa orang Arab ni yang mana satu. Adakah dia Arab Badui ataupun dia Arab memang penduduk di Madinah ataupun dia memang orang Arab yang macam mana di sini. So di situ Imam An-Nawawi rahimahullah beliau jelaskan kepada kita, Arab ini ialah seorang Arab Badui yang tinggal di perkampungan. Maknanya orang daripada kawasan pendalaman yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hentikan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Okey, jadi biasa macam itulah. Saya pun dah banyak kali jelaskan. Orang Arab Badui ni dia kadang-kadang kalau dia nak tanya dia tanya je. Dia tak ada uh, mukadimah je kan, tak ada tanya gitu. Kalau kita biasanya kita akan tunggu Nabi duduk dulu, bukan kita lah, maksudnya kalau orang yang biasa duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni akan lihat dulu keadaan Nabi bagaimana, Nabi sedang duduk rehat ke apa kan, baru mereka tanya soalan. Dan biasanya kalau penduduk Madinah ni mereka akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di masjid, selepas solat dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada hadis-hadis yang lain lah. Tapi kalau sepanjang kita baca tentang Arab Badui ni dia kalau nak tanya dia terus tanya. Dia tak kira. Sebab tu tadi kan, dia nampak sedangkan dalam kes ini, Nabi ni tengah naik unta tau. Dia boleh tahan unta tu, dia pegang tali unta tu. Tak bagi unta tu jalan. Kita nampak kan? So di situ maknanya jelas kepada kita. Perbuatan yang sedemikian biasanya, kebiasaannya. Bukan nak cakap orang kalau tak duduk kampung ni tak buat gitulah ya. Kadang-kadang kita pun dah hidup dalam keadaan yang penuh bertamadun ni pun kadang-kadang akhlak, adab pun tak tahu nak jaga. Minta maaf cakap gitu kan. Kalau rasa nak tanya, tanya je. Dia je tak ada mukadimah, tak ada apa kan macam tu. Tapi di sini kita lihat orang biasanya dalam hadis-hadis Nabi bila dia tunjukkan tentang keadaan orang Arab Badui tu kan, nampak sangatlah bahawa mereka ni main terjah je kebiasaannya. Begitu. Jadi dia tarik unta Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tadi, dia tarik tali kekang tu tadi kan, terus dia nak tanya, begitu. Dia terus tanya, "Wahai Muhammad," macam tu kan, "Wahai Rasulullah," macam kan. Tiba-tiba, sampaikan tadi kita nampak dalam hadisnya, Nabi tu bila dapat soalan tu, Nabi tengok kawan-kawan dia. Hmm. Hailah. Nampak ya dalam kes itu Nabi berhenti, Nabi tak terus jawab, Nabi terus lihat kepada para sahabat yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi macam orang kata, "Oh rare ni orang ni, rare Orang ni memang betul-betul lah dia buat gitu kan, terperanjat jugalah kita." Baik, tadi dalam hadis ada disebutkan bahawa lelaki ini dia pegang kan tali kekang unta itu. Imam An-Nawawi dia jelaskan kepada kita apa yang dimaksudkan dengan tali kekang unta tersebut. Ah, betul ya? Okey, betul. Kita lihat di situ, pada perkataan yang berikutnya, iaitu fa'akhadha bi khitami naqatihi aw bi zimamiha. Kan dalam hadis kita bernombor 104, okey, hadis kita nombor 104, kita ada satu perkataan di akhir tu kan, bukan akhir, setelah dia stop Nabi, dia pegang, dia tarik tali pengikat untanya atau tali kekangnya. Untanya di sini maksud unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi dia memetik pendapat daripada Al-Harawi dalam kitabnya Al-Gharibin, yang mana Al-Azhari, maknanya situ Al-Harawi dia petik juga pendapat daripada Al-Azhari yang menjelaskan maksud khitam. Sebab kalau kita lihat pada teks bahasa Arab di sana, dia kata fa'akhaza bi khitami. Apa yang dimaksudkan dengan khitam di sini? Al-khitam ialah sesuatu yang digunakan untuk mengikat unta. Iaitu seuntai tali yang dibuat dari sabut. Iaitu seuntai tali yang dibuat dari sabut ataupun rambut atau jerami. Biasanya dia begitu. Tali ini diperbuat daripada sabut, rambut ataupun jerami.
lalu pada salah satu hujungnya dibuat lingkaran. Ini kita panggil sebagai al-khitam. Okay, hujungnya dia buat lingkaran. Yang mana hujung lainnya dimasukkan ke dalamnya hingga menjadi seperti lingkaran. Lalu dikalungkan di leher unta. Ada benda ni, okay, senang. Contoh macam ni kan. Nampak tali ni kan? Okay. Dia buat lingkaran bulat macam ini. Okay, dia buat lingkaran bulat macam ni. Dia masukkan. So, kita ada nampak ada bentuk bulat kat belakang ni kan? Ni kita panggil sebagai lingkaran. Okay. Ada bentuk lingkaran begini. Jadi, bila dah jadi lingkaran macam ini, apa dia buat? Dikalungkan ke leher unta tersebut. Ada bulat macam ni kan? Dia masukkan pada leher tersebut. Kemudian disimpulkan pada tempat pengikatnya. Okay, dia ikat lah. Ni tak boleh lah, nanti rosak saya buat macam tu. So, dia ikat. Dia ikat. Yang hujung tu dia ikat pada tempatnya. Jadi, kita panggil benda ni, okay, ni bukan daripada jerami ataupun sabut ya. Okay, ni daripada apa, tak tahulah. Kita lihat benda ini, kalau dalam bahasa Arab, dia panggil al-khitam. Al-khitam tu ialah yang kita faham kalau kita baca apa-apa teks dalam bahasa Arab. Dia kata orang itu dia pegang al-khitam ataupun bi khitamin. Dengan perkataan sedemikian kita tahu, oh maknanya benda tu daripada sabut, daripada jerami ataupun daripada apa-apa yang berbentuk macam bulu gitu kan. Yang dia buat lingkaran, dia ikat dan benda tu dia gunakan untuk ikat leher unta. Baik. Kemudian dia kata di sini, jika dianyam dari bahan kulit tapi berbeza. Kalau benda yang bentuk lingkaran itu tadi dia buat daripada bahan kulit, kita tak panggil ia sebagai al-khitam. Kita akan panggil dalam bahasa Arab, kita akan panggil ia sebagai jarir. Okey. Dan jarir al-khitam ini digunakan untuk masuk ke leher. Masuk leher sendiri pula. Masuk ke leher. Kan? Tapi sekarang kalau tali itu kita gunakan untuk masukkan ke dalam hidung. Sebab kadang-kadang ada binatang ternakan ataupun binatang haiwan ini, orang dia letakkan kan, dia ikat, dia letak kat hidung kan. Kalau letakkan pada hidung, kita panggil ia az-zimam. Sebab tu tadi dia kata au bizimamiha. Beza. Maknanya kalau naqa tu unta. Kalau khitam ni kita letak dekat leher. Tapi kalau kita kata zimam ialah kita letak di hidung binatang itu. Okay, so ini perbezaan antara khitam dan zimam. Baik, kalau kita lihat di situ, dia kata penulis kitab Al-Matali' berkata, Az-zimam adalah untuk unta, iaitu sesuatu yang diikatkan pada kepalanya seperti tali, kulit dan sebagainya untuk mengendalikannya. Tapi ada juga di kalangan para ulama bahasa Arab ini, mereka mengatakan bahawa zimam itu adalah sesuatu yang tetap diletak pada leher unta ataupun kepala unta, kan? Yang kemudian yang di mana ia diperbuat untuk yang diperbuat daripada tali ataupun kulit. Okey, tapi di sini saya lebih prefer lah untuk lihat pada perbahasan yang pertama dan kedua tu tadi, yang mana dia membezakan khitam tu macam mana, zimam tu macam mana. Okey, dia lebih jelas untuk kita. Kalau kita kata khitam maksudnya ialah tali yang kita buat lingkaran itu tadi lalu kita ikat dekat leher unta. Tapi kalau kita kata zimam ini masih lagi tali tetapi kita letak ataupun kita sangkut pada hidung unta tu. So beza antara kedua-duanya. So di sini kita lihat perawi dalam hadis ini dia macam tak sure lah sama ada benda tu khitam ataupun benda tu zimam. Kan? Sebab tu dia kata bi khitami naqatihi au bi zimamiha. Dia letakkan dua-dua sekali lah, maknanya tak kira lah. Yang penting lelaki itu dia pegang tali tu. Okay, dia pegang tali itu sama ada ia khitam ataupun ia zimam. Sama ada yang tali itu ialah tali yang diletakkan pada leher unta ataupun tali yang diletakkan pada hidung unta tersebut. Yang penting kesnya dia tahan unta tu, dia tarik. Dia tarik tali unta tersebut. Okey, baik. Selesai kita bincang tentang khitam dan juga tentang zimam. Kita pergi kepada perkataan yang terakhir ya pada pagi ini. Okey. Iaitu kita ada perkataan laqad wufiqa. Okay, laqad wufiqa. Maksudnya di sini ialah Nabi bila lelaki itu tadi, dia tanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya dengan amalan yang boleh mendekatkan saya kepada syurga dan menjauhkan saya dari api neraka."
Dalam kes itu, okey, Nabi SAW, baginda berhenti sebab unta pun dah kena tarik tadi kan. Unta dah kena tarik, unta tak boleh gerak, Nabi pun berhenti. Lalu Nabi lihat kepada para sahabat baginda. Nabi kata kepada para sahabat baginda dengan perkataan ini, laqad wuffiqa au laqad hudiya. Tadi ada dua kan dia kata, laqad wuffiqa au laqad hudiya. Mak di sini perawi ni dia tak sure sama ada Nabi kata wufiqa ataupun hudiya. Tapi dua-dua maksudnya samalah ya. Baik. Kita lihat di sini. Nabi kata kepada para sahabat, sungguh lelaki yang bertanya ini dia telah diberikan kepada dia dengan taufik. Apa maksud taufik? Taufik ialah satu kemampuan untuk melakukan ketaatan. Okey. Taufik satu kemampuan untuk melakukan ketaatan. Dia beza dengan hidayah ya. Taufik dan hidayah kan sering kita katakan. Kalau hidayah ni orang tu nampak, dia nampak hidayah, dia dapat hidayah tu kan. Semua orang, bagi saya dalam hidup ini, semua orang boleh dapat hidayah. Okey, semua orang Allah Subhanahu Wa Taala boleh berikan kepada dia dengan hidayah. Boleh besarkan sikit wajah saya di sini. Okey, semua orang boleh diberikan dengan hidayah. Kita nampak sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kebenaran kepada kita kan. Ramai orang, kita buka TV, kita buka IG, kita buka Facebook, kita ada banyak kebaikan, ada banyak kebenaran yang ada di hadapan mata kita. Hatta kalau kita keluar daripada rumah kita ni yang muslimah, kita duduk ke dekat bus stand ke, kita naik kereta, kita naik bas, kadang-kadang ada saja perkara-perkara yang kita lihat yang sebenarnya ia berbentuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ia mencetuskan kesedaran dalam hati kita, ia mencetuskan satu kebaikan untuk buat baik. Tetapi taufik belum tentu. Sebab apa? Taufik itu ialah kemampuan untuk kita buat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Okay, itu beza taufik dan hidayah. Ya, bila kita kata taufik ni ialah satu kemampuan untuk melakukan ketaatan. Kita sebenarnya ramai orang nampak kebenaran, ramai orang tahu, oh, saya tahu memang solat tu wajib, tapi adakah dia nak buat? Dia tak buat. Kenapa apa? Taufik tak ada pada dia. Kan kemampuan untuk buat ketaatan tu tak ada pada diri dia. So, kita penting sekarang ni bukan semata-mata tentang hidayah tau. Tapi kita perlukan kedua-duanya sekali. Kita perlukan hidayah, kita perlukan taufik dalam hidup kita ni. Hidayah dan taufik ya. Kita perlukan hidayah, kita perlukan taufik dalam hidup kita ni. Kan? Bila kita ada hidayah, alhamdulillah, Allah berikan kepada kita dengan petunjuk, Allah tunjukkan kepada kita ni di mana letaknya kebenaran, di mana sebenarnya letak satu perkara yang patut kita lakukan. Ramai orang Allah tunjukkan sedemikian. Tetapi tentang taufik itu kemampuan untuk dia buat ketaatan yang telah ditunjukkan, yang diperlihatkan kepada dia. Ramai orang tidak ada kemampuan yang sedemikian. Ramai orang tak ada kemampuan yang sedemikian. Sebab tu di sini Nabi kata apa? Laqad wufiqa. Kenapa Nabi sebut wufiqa di situ? Dia diberikan taufik kepada dia. Dia berikan satu kemampuan untuk melakukan ketaatan kerana dia nak buat amalan tersebut. Bila Nabi SAW kata kepada dia tentang solat, dia akan buat. Nabi SAW katakan kepada dia tentang puasa tadi, dia nak buat. Semua dia nak buat. Sebab dia nak buat amalan yang boleh dekatkan dia pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dengan kata yang lebih mudahlah, masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dia bukan semata-mata nak tahu tau. Okey, kalau kita tahu maknanya kita ada hidayah tu tadi. Okey, kalau kita tahu kita ada petunjuknya tadi. Ada, itu ada. Tapi kalau taufik nak buat tu kan, ya Allah, nak lakukan ketaatan, dia belum tentu ada pada diri seseorang. Sebab tu bila kita nak minta kepada Allah ni, minta, ya Allah kau berikan kepada aku taufik, kau berikan kepada aku hidayah. Mudah-mudahan aku dapat petunjuk, aku dapat kebenaran itu, tapi aku juga ada kemampuan untuk melakukannya. Ramai orang tahu kebenaran, ramai orang tahu tentang hukum hakam dalam agama kita ni muslimah, tapi mereka tidak ada kemampuan untuk melakukan ketaatan yang ada pada hukum hakam yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam agama kita ini. Itulah sayangnya dalam hidup kita ni kan. So kalau kita Allah Subhanahu Wa Taala sudah berikan kepada kita dengan hidayah, Allah berikan kepada kita dengan petunjuk, rebut hidayah itu dengan sebaik-baiknya. Kita lakukan, kita laksanakan hidayah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kerana apa? Kita nak masuk dalam syurga Allah. Ramai orang nak masuk dalam syurga Allah tapi tidak berusaha untuk masuk dalam syurga Allah. Syurga Allah ini dia bukan percuma ya.
Dia bukan saja kita beriman kepada Allah terus masuk syurga Allah straight aja, tak macam tu. Bukan begitu. Tidak ada yang percuma untuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menuntut kepada perjuangan yang begitu tinggi, usaha kita yang berterusan, keikhlasan hati kita yang betul-betul murni, tulus untuk kita melangkahkan kaki ke dalam syurga Allah. Dan kita perlu buat ia dengan betul-betul orang kata bersungguh-sungguh tanpa orang kata 50-50 tu tak ada. Kalau orang betul-betul nak masuk syurga Allah ni tak ada 50-50 nak buat tu. Dia bukan begitu. Jadi di sini bila kita nampak amalannya simple, very simple. Allah senangnya amalan yang Nabi SAW ajar. Biasa kita buat hari-hari kan, betul tak? Puasa, solat, bayar zakat, kan? Sembah Allah, tak syirikkan Allah. Benda biasa. Simple saja. Tapi ia tak sesimpel, tak sesebiasa, tak sesebiasa, tak sebiasa yang kita lakukan ataupun yang tak sebiasa kita gambarkan. Kerana setiap amalan ini ia menuntut pengorbanan yang begitu tinggi daripada setiap individu yang bernama muslimah. Dia tak solat, tapi kalau solat kita tak ikhlas macam mana muslimah? Tu kan, tu kena jaga juga. Dia kata kita puasa, tapi kalau puasa kita tak berkualiti pun macam mana kita ni nak masuk syurga Allah, macam tu kan? Kita kata kita sembah Allah, bagaimana kalau kita sembah Allah tapi dalam masa yang sama kita ada buat perkara-perkara yang mensyirikkan Allah, pakai tangkal ke apa contohnya kan. Apa ramai orang pakai tudung, pakai tangkal. Macam tu kan. Kita tak nafikan. Apa ramai orang yang pakai tudung jumpa bomoh. Apa ramai, ramai. Kita kata, oh tak ada saja pakai tudung mesti baik, mesti tak syirik dengan Allah. Tak semestinya. Ini pentingnya belajar ya muslimah. Pentingnya belajar dengar perkara-perkara yang baik. Kalau kita tak belajar, kita tak dengar, kita akan mudah dalam keadaan kita solat, kita puasa, kita bayar zakat, dalam keadaan kita ni menyambung silaturahim kita, ada perkara-perkara yang kita buat kita tak sedar. Dosa yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan perkara yang mudah. Ia menuntut, tadi saya kata, ia menuntut jiwa raga kita ni, pengorbanan, keikhlasan kita yang betul-betul suci, murni ni untuk kita masuk dalam syurga Allah. Sebab tu bila kita dah ada hidayah, sekarang ni bagi saya, kalau anda seorang muslimah yang duduk dalam kuliah-kuliah agama, pergi kelas, belajar, kalau anda seorang muslimah yang mana belajar tentang ataupun tahu tentang banyak perkara berkaitan tentang agama ini, bermakna hidayah itu sudah ada. Cuma taufiknya bagaimana? Kan. Kemampuan kita untuk melaksanakan ketaatan itu bagaimana? Ini yang perlu kita perkuatkan lagi. Ya, perkuatkan lagi. Kita kuatkan lagi, kita ikat ia betul-betul supaya setiap ilmu yang kita ada, iaitu hidayah, petunjuk yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kita dapat lakukan ia dengan sebaik-baiknya dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan satu lagi perkataan di sini yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Dia kata apa? Berbeza dengan al-khuzlan. Kalau al-khuzlan, ia adalah sesuatu kemampuan untuk melakukan kemaksiatan. Sekarang ini, adakah kita ni seseorang yang berada pada peringkat taufik ataupun al-khuzlan itu tadi? So, kita masing-masing, kita tahu diri kita bagaimana. Kan, saya pun tak tahu anda berada pada kategori yang mana, taufik ataupun khuzlan. Okey, adakah anda seorang yang mampu untuk melakukan ketaatan ataupun dalam keadaan yang sudah memiliki hidayah, anda terus-terusan melakukan kemaksiatan? Bermakna di situ anda berada pada peringkat yang disebutkan tadi, al-khuzlan. Kita seboleh mana, kita sepanjang hidup kita, selama mana kita ni bernafas, ya kita hidup, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan nyawa, kita nak berada pada keadaan yang sentiasa dalam keadaan diberikan taufik, iaitu Allah berikan kepada kita dengan kemampuan untuk melakukan ketaatan. Kerana itulah yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan amalan kita, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana insan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan taufik itu tadi, dia juga akan meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan pada dia. Itulah yang Nabi SAW katakan itu tadi. Kan orang ini kalau kau nak lihat di kalangan penghuni syurga, inilah orangnya. Kerana apa? Dia adalah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan taufik dan dia nak buat perkara tersebut. Dia bukan hanya semata-mata, okey, Nabi kata ini, macam kita kadang-kadang kita belajar kan, kita belajar, kita tahu, kita tak buat tentang muslimah. Itu masalah kita sekarang.
Ya kita tahu, oh kena gini tak boleh gini tak boleh itu ni dosa ni haram ni pahala tapi kita buat, belum tentu kita buat. Hidayahnya dah ada, tapi taufiknya di mana? Masing-masing kena ada kekuatan. Letakkan satu kekuatan yang begitu mantap dalam jiwa untuk melaksanakan setiap ilmu yang kita ada. Mudah-mudahan di situ Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita ke dalam syurganya. Wallahu a'lam bishawab. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini dan setiap apa yang telah kita bincangkan memberikan kepada kita semua dengan satu motivasi diri yang begitu tinggi untuk kita laksanakan dan kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesabaran, kekuatan untuk terus-terusan menjadi seorang muslimah yang sentiasa berada di atas jalan ketaatan. Saya tutup pengajian kita pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tapi minggu depan saya tak ada. Minggu depan kuliah ditangguhkan. Okay, so nanti insyaAllah saya yakin pihak admin akan keluar, maknanya pihak masjid akan keluarkan, sebab saya dah beritahu pada ustaz, okay, pihak admin akan keluarkan iklan, maknanya minggu depan kuliah saya ditangguhkan ke minggu yang lagi satu insyaAllah. Okay, sebab saya ada urusan lain yang perlu saya attend lah. So kita jumpa pada minggu lagi satu yang akan datang. Okay, mudah-mudahan Allah berikan kepada saya dengan kesihatan, kita juga dengan kesihatan semuanya. Kita dapat bertemu pada sesi yang akan datang tapi bukan pada minggu hadapan. Okay, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.